saya balik dekat office, dia cakap mungkin charter kita tak buat lagi. So Farid, you nak pergi cabin crew ke? You nak pergi mana-mana? Oh, ada maksudnya dia bagi option. Option. Okay. Dan kawan-kawan saya yang masih terus terbang pun ada lagi, masih kerja. Tapi masa tu saya cakap, saya tak ingat lah nama bos saya masa tu, cabin crew punya manager. Tapi saya cakap dengan dia, you give me dalam 1 hari atau 2 hari lah bos, let me think about it. Ini waktu pandemik ke ataupun macam sebelum Before lagi? That. Before that. Okay. Sebelum tu balik-balik saya cakap dengan bos saya, bos saya nak masuk ground boleh tak? Wih, surprise tu. Sangat surprise. Dan lepas tu dia kata okay, tapi you have to go to the normal interview lah. Oh, saya kena reapply? Yes, dia cakap. Dia tak ada tak ada maksudnya laluan eksklusif ke, tak ada Lepas tu tanya kawan-kawan mana yang flying, dia orang cakap kau ni bodoh be at the gate before 25 minit before the departure time. So penumpang memang kena ada kat situ. Kes ni hari-hari sebenarnya, bukannya yang viral ni. Hari-hari orang akan miss flight dekat kaunter. Yang satu keluarga Chinese tu dekat departure gate. Sebenarnya kalau pada saya, memang penumpang yang lambat. Okay, ready Okay, anda bersama saya kembali, Hakim, dalam Chit Chat Aviation Career. Bodoh abang. Kau ni bodoh abang. Aku cakap apalah bodoh, mungkin ada rezeki Tuhan nak bagi. Hari ni kita berada di hangar Aviation Career Malaysia di Miatek. So ini adalah tempat kita biasanya podcast. Minggu lepas alhamdulillah saya dapat kesempatan pergi ke Dubai. Satu pengalaman yang best saya dapat. Unik juga sebab ini adalah penerbangan saya yang pertama saya naik Emirates. Bila saya naik Emirates tu, alhamdulillah makannya sedap-sedap rupanya. Okay, perjalanan hampir 7 jam. Tapi the best part bila saya naik Emirates ni sampai ke Dubai, kita melihat di bawah tu tak sama macam di Malaysia. Pekerja-pekerjanya ramainya foreigner. Kalau kita tahu di Malaysia, dah tentulah pekerja-pekerja yang ada di Malaysia semuanya lokal. So hari ni mungkin you all semua nak tahu kan, kenapa dekat negara yang macam tu boleh foreigner kerja tapi di Malaysia tidak. Hari ni saya ada tetamu yang bagi saya sangat expert dalam this industri, berpengalaman luas dalam dunia penerbangan. Pernah berkhidmat dalam dan luar negara. Okay, so mungkin you all nak tahu hari ni tetamu saya, orang yang saya rasa pengalamannya sangat luar biasa, pernah bekerja dan hari ni menjadi seorang pengajar. Okay, kita nak memperkenalkan tetamu kita, Sir Farid. Silakan Sir Farid, perkenalkan, introduce nama Sir Farid ni. Assalamualaikum Hakim. Nama saya Muhammad Farid bin Bakri, berasal daripada Johor Bahru. Memulakan karier sebagai pramugara di salah satu syarikat penerbangan terkemuka di Malaysia lah. Memulakan karier sebagai pramugara selama almost 11 tahun jugalah. Lama, 11 tahun jadi pramugara. 11 tahun di satu syarikat. Di Malaysia? Di Malaysia masa tu. Lepas tu habis saya tinggalkan company yang pertama tu. Saya masuk charter. Dia sewa khas. Dia syarikat penerbangan sewa khas. Dia base dekat Jeddah. So menetap di Jeddah jugalah. Untuk ada certain phases lah. Dia phase 1, phase 2. Syarikat penerbangan Malaysia ke ataupun syarikat penerbangan luar Sir Farid bekerja sebelum? Yang pertama tu syarikat penerbangan Malaysia. Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Biasanya tetamu kita ramai Malaysia Airlines. Ya. Okay, so menetap di Jeddah. Lepas Malaysia Airlines tu, saya buat charter flight sewa khas, menetap di Jeddah. Tapi dia bukan menetap macam menetap duduk. Saya banyak ikut kapal balik ke KL, balik rumah lah. Dia phases. Okay, Sir, pengalaman pernah jadi sebagai seorang pramugara. Ya. Tapi hari ni topik kita sebanyak berkenaan dengan ground handling. Ya. Selepas tu di mana, Sir? Okey, pelik kan? Biasanya orang kerja daripada bawah. Ya. Kerja bawah, lepas tu ada cita-cita nak terbang. Saya terbalik. Saya terbang dulu 11 tahun tu all together lah. Itu Malaysia Airlines saja. Lepas tu masuk charter buat
4 ke 3 dalam 7 tahun lebih kurang, sebab 2 company charter. Dia satu Air Atlanta, satu EAC, European Aviation Charter. Okay, so bila sebut pasal charter ni, saya rasa orang dekat luar ni kadang-kadang tak faham. Dia tahu airline yang ada itu je lah. Charter ni sebenarnya macam mana, Farid? Charter ni adalah dia syarikat penerbangan tapi dia sewa khas. Maknanya cabin crew dia, pilot dia daripada kita orang lah yang sewa khas. Dia dulu ada banyak company tapi sekarang mungkin airline tu dah grow, dah macam-macam airline kat dunia. So syarikat charter penerbangan ni mungkin dah berkurangan ataupun dia dah mula buat kargo. Macam saya lebih kepada di pilgrimage punya sewa khas. Pilgrimage kalau yang Muslim tu kita turun Jeddah, Madinah, so base kat sana. Tapi saya pernah juga buat yang untuk Christian punya pilgrimage. Hantar dia orang pergi masa tu daripada Kuala Lumpur Istanbul pergi Rom. Maksudnya ni nak pendengar kata tahu, kalau kita tahu orang Islam je pergi ke haji dan umrah, sebenarnya dalam agama lain pun ada juga. Kalau contohnya haji dan umrah selalu waktu haji lah. Betul. Kita punya agama Islam akan pergi lepas raya haji. Tapi kalau yang Kristian, Indian ni bila waktu-waktu ni diorang around the year. Diorang biasanya lepas Christmas. Kalau macam saya pernah buat tu, in between Januari ke March tu, diorang banyak pergi. Ramai juga diorang punya pilgrimage sebenarnya. Kita pun first time. Dia orang turun kat Rome untuk pergi Vatican City tu. Ada yang charter yang saya tak buat, cuma yang turun dekat Jordan untuk pergi dekat Bethlehem. Okay sir, itu pengalaman sir menjadi cabin crew. Ya. Yeah. Tapi hari ni topik kita macam biasa dah, tentulah kita nak tahu berkenaan dengan ground handling. Ground handling ni ramai orang confused. Lebih-lebih lagi student-student yang biasa nak involve dalam industri aviation ni. Okay, so tadi belas tahun yang saya dapat tahu bekerja sebagai cabin crew. Okay, lepas tu tiba-tiba pergi pula ke bahagian ground handling. Adakah memegang jawatan yang tinggi juga ke, atau start daripada bawah ke? Mungkin saya boleh explain. Ni soalan ni banyak ni kan, boleh explain panjang sikit supaya orang boleh faham tu situasi dia macam mana. Okay, part tu dia on my career path lah, perjalanan career saya. Lepas buat charter tu, last saya buat charter untuk Asia. Ramai yang tak tahu Asia pun pernah buat charter. Habis charter dengan AirAsia, saya balik dekat office. Dia cakap mungkin charter kita tak buat lagi. So Farid, you nak pergi cabin crew ke? You nak pergi mana-mana? Ada dia bagi option. Option. Okay. Dan kawan-kawan saya yang masih terus terbang pun ada lagi, masih kerja. Tapi masa tu saya cakap, saya tak ingat nama bos saya masa tu, cabin crew punya manager. Tapi saya cakap dengan dia, you give me dalam 1 hari atau 2 hari lah bos, let me think about it. Ini waktu pandemik ke ataupun macam sebelum Before lagi? Before that. Okay. Sebelum tu, during that time it was 2006 I think. 2006. Lepas tu saya balik fikir, cakap saya dah terbang lama kan, sebab saya punya niat dulu pun saya nak pusing dunia je. Saya dah dapat kontinen tu dah lah kan. Balik-balik saya cakap dengan bos saya, bos saya nak masuk ground boleh tak? Wih, surprise tu. Sangat surprise. Kan, lepas tu dia kata okay, tapi you have to go to the normal interview lah. Oh, saya kena reapply? Yes, dia cakap. Dia tak ada maksudnya laluan eksklusif ke, tak ada Lepas tu tanya kawan-kawan mana yang flying, dia orang cakap kau ni bodoh gaji dah macam ni, flying allowance dah macam ni, tapi kenapa nak kerja ground? Maksudnya ini adalah challenge yang berlaku bila kita dah fly, tiba-tiba divert pergi ke bahagian ground. Inilah challenges kan. Apa challenge dia? Challenge dia at that time lah, kalau masa saya dah lama kat masa flying. Lepas tu nak kerja bawah, yang masa tu zaman tu lah, dia punya basic pay pun agak rendah. Kena cakap juga sebenarnya bawah RM1,000 masa tu basic pay dia dulu. Kawan-kawan cakap bodoh lah Farid, kau ni bodoh lah bang. Aku cakap apalah bodoh, mungkin ada rezeki Tuhan nak bagi, saya cakap kan.
Lepas tu balik saya consult dengan arwah my dad, bapak saya. Bapak saya cakap, tak apalah, ada benda baik tu Tuhan nak bagi. Kan? So saya start pergi interview, jadi CSO, Customer Service Officer. It's not, sorry, GSA. Guest Service Assistant. Dah lepas interview, start kerja terus. Dulu dia punya program, proses tak sama macam sekarang. Terus kerja, duduk tolak troli, kan, duduk dekat walkway, hujan lembab panas, kan, walkway dia masa tu LCCT, low cost terminal tu, dia mana ada hujan panas, hujan. Dah biasa duduk dekat aircon pula tu kan. Exactly. Sampai kawan-kawan kita yang ex daripada previous company pun, kalau dia masih tarik back, apa kau buat ni bang? Dia kata tak apalah, bodoh lah bang. Semua cakap macam tu. Saya cakap tak apalah, bodoh tak apalah, kan. Lepas tu, that is the process lah. Saya belajar duduk dekat check-in counter, duduk kat tarmac area, tolak troli, jaga entrance berhari-hari, berjam-jam, kan. Mula-mula stress juga. Stress in the sense of, dulu di income macam ni, sekarang macam ni, so semua nak diubah, kan. Lepas tu kerja, banyak nak kena belajar benda baru. Tapi time to time sebenarnya saya cakap, ground handling ni lagi interesting, sangat-sangat menarik. Lepas tu bonding dia dengan among staff lagi padu. Cabin crew bukan tak bagus, tapi saya terbang dengan orang, mungkin saya terbang dengan orang hari ni tapi tak jumpa orang tahun depan. Tapi ground ni hari-hari dengan dia orang, so kita ada family bonding dekat situ. So sangat rapat. Sampai sekarang pun saya masih rapat dengan kawan-kawan saya yang kat ground, compare dengan cabin crew sebab jarang jumpa. Tu beza dia. Lepas tu saya mula dari bawah. So less than 2 years get promoted lah, naik officer. So mana-mana kawan-kawan dulu yang tarik back tu dah mula morningkan kita pula. Maknanya ada manis dia dekat situ dah mula dah. Tapi sangat-sangat menarik. The career path dekat ground ni, sebab saya dalam ground handling, especially customer service, dia ada banyak cawangan dia, Kim. So daripada kita ada dekat check-in counter, lepas tu kita ada departure gate ataupun passenger handling, special handling team, lepas tu kita ada VIP team, delay team, lepas tu kita kena buat attending arrival, jaga MLO, mishandle luggage office ataupun central baggage tracing office. Skop dia sangat banyak sebenarnya, sangat besar. So apa yang saya dapat belajar daripada Safarid ni, maksudnya bila dah biasa fly, masuk kat depan tu dah strange you punya mind, okay, dah ada open minded experience, dah ada, walaupun start daripada bawah, okay, itu permulaan je entry dia, betul tak? Pengalaman tersebut kan, sebab ada kemanisan dia. Sebab saya percaya orang yang ada experience, sebab value dia berbeza. Dan alhamdulillah macam Safarid jugalah sekarang kan, walaupun start di bawah sementara, dan naik dia alhamdulillah, okay, dan kawan-kawan salute. So sir, ramai dekat luar sana ni, dia tak tahu ground handling ni sebenarnya terlampau banyak department di bawah industri aviation ni. Mungkin saya boleh terangkan satu-satu lah dekat ground handling ni department mana semua sir. Okay, in general biasanya umumnya untuk ground handling ni dia ada pecahan dia lah. Passenger service, kita ada cabin service, lepas tu kita ada RAM, lepas tu kita ada RAM tadi tu. RAM tu apa sebenarnya? RAM ni dia punya main duties loading and unloading. Tapi sebenarnya bukan tu saja. Dia orang akan buat marshalling, dia orang akan buat operating GSE ataupun ground support equipment. Maksudnya yang RAM tadi tu, marshalling tu, dia orang yang akan make sure bila kapal landing tu untuk kapal dia akan guide kapal terbang untuk masuk dekat the correct parking bay. Okay. Dia akan guide kat situ. Itu bahagian marshalling lah. Marshalling. Okay. Kita panggil marshalling. Lepas tu diorang pun buat water servicing, diorang buat lavatory service, dan banyak-banyak juga ada kerja diorang. Lepas tu diorang kena buat LIR, loading instruction report, diorang kena buat report loading instructions, tu RAM. Lepas tu kita ada field operation service, tapi field operation service dalam ground handling dia lebih kepada
liaise dengan ATC ataupun pilots lah. Tapi ikut pada syarikat penerbangan tu sendiri. Maksudnya dia akan duduk di penggalan radar ke macam mana tu? Dia kat penggalan radar, dia lebih kepada ada setengah airline yang ground handling yang buat headset man. Ada yang engineering yang buat, ada yang RAM agent yang buat. Sebab tu in general kalau dalam ground handling memang dia akan tulis field operation service. Dan in-flight catering pun dalam ground handling. So maksudnya penonton yang dengar pada hari ni, bila kita sebut tentang ground handling, dia ada job scope yang sangat besar dan dia ada department-department yang besar. Okay. So mungkin kita nak kupas sikit berkenaan dengan tajuk ground handling ni nanti dengan department-department yang terpilih. Lebih-lebih lagi Sir Farid ni dia pengalaman di udara dan dia duduk di ground handling. So kita akan berehat seketika. Kita nantikan topik seterusnya. Tahu tak, airport negara jiran kita iaitu Changi Singapore Airport dah tak ada announcement macam mana yang ada dekat Malaysia ni. Kenapa diorang tak ada buat announcement lagi? Sebab nak mengurangkan bising. Bukan sebab apa, sebab mereka kan salah satu airport yang paling busy dekat dunia ni. Jadi mereka tak ada announcement untuk nak kurangkan bising tu. Announcement pula hanya dibuat untuk ada kehilangan barang, kehilangan anak ataupun perkara-perkara penting yang lain. Jadi dapat sesuatu, jangan lupa follow SCM Aviation Career Malaysia dan juga jangan lupa tengok podcast Chit Chat SCM. Okey, kita sambung kembali. Ini yang interesting, topik yang kita nak ceritakan pada hari ini berkenaan dengan baru-baru ni viral anti-Chinese ni. Di media sosial kita nampak dia seolah-olah yang hari ni blaming lah kepada syarikat airline. So kita tidak salahkanlah anti tersebut dan kita tidaklah salahkan syarikat airline. Tapi hari ni dah tentulah industri airline sendiri, lebih-lebih lagi ground handling yang nak settlekan this problem. Adakah perkara ni adalah perkara yang biasa kita lalui ataupun perkara ni adalah jarang-jarang berlaku? So kita hari ni nak jumpa dengan kita punya tetamu yang expert berkenaan dengan ground handling ni. Sir, kes baru-baru ni sir, kita tengok anti tu dia complain, okay, dan benda tu viral. Sekarang ni apa masalah dia sir? Mungkin orang kat luar sana tak tahu. Mungkin Sir boleh explain macam mana? Okey, untuk orang-orang luar yang bukan dalam bidang penerbangan, dia orang kena faham yang syarikat penerbangan ni kita ada OTP yang kita orang kena kejar. OTP ni adalah on time performance. So segala delay tu semua it cost dengan duit costly. So kita kalau boleh memang semua airline dalam dunia, sebab tu dekat boarding pass tu dia dah tulis kat situ. Ada setengah syarikat penerbangan dia tulis 25 minit sebelum berlepas, ada yang 15 minit, ada yang 10 minit. OTP tu kita orang kena jaga sebenarnya untuk staff-staff syarikat penerbangan ni. OTP ni cabin crew kena ikut, pilot kena ikut, RAM agent kena ikut, semua kat situ kena ikut. So dekat boarding pass atau pass masuk dah tertulis be at the gate before 25 minit before the departure time. So penumpang memang kena ada kat situ. Kes ni hari-hari sebenarnya, bukannya yang viral ni. Hari-hari orang akan miss flight dekat kaunter yang satu keluarga Chinese tu dekat departure gate. Sebenarnya kalau pada saya memang penumpang yang lambat, tapi tak mustahil juga kadang-kadang airline pun ada technical issue sendiri, human error, weather. Macam sekarang kan bulan 12, sebenarnya bulan 12 ni is not a suitable time, sesuai masa yang sesuai untuk naik pesawat, sebab cuaca kat Malaysia ataupun separuh kat dunia ni memang tak berapa cantik. So delay pasal weather ni akan tinggi. Lagi satu load factor sangat ramai. Kadang-kadang kita pun ada syarikat penerbangan pun ada dia punya kekangan dia sendiri, kadang-kadang maintenance, kadang-kadang technical, manpower reasons. So manusia, penumpang pun manusia, kita staff pun manusia. Tapi sebenarnya benda ni hari-hari, dan cabaran dia memang dahsyat kalau orang miss flight ni kan. Kalau miss flight memang kita dulu, memang saya tu muka kena maki hamun je lah hari-hari. So maksudnya hari ni challenge kepada klien tu
nak dibantu oleh ground handling pun bukan biasa-biasa. Macam Hanti tu maki hamun. Tapi apa yang saya boleh katakan hari ni, procedure is procedure. Dia tak samalah macam kita naik bas. Betul tak? So sebab benda tu ada cost. Apabila kapal parking dia delay dalam waktu tertentu, benda tu dikira. Sebab kita tahu cost operation dalam penerbangan ni bukan cost yang kecil. Okay, so bukan syarikat airline orang kata tak nak bersimpati dalam keadaan ni, tapi hari ni rule is tetap rule. Betul. Benda ni adalah perkara biasa. Okay, tapi kita sebagai passenger yang datang kena fahamlah rule tersebut. Okay, so kita pun dah tahu tadi berkenaan dengan flight. Lepas tu kita dah tahu berkenaan dengan keadaan delay bulan 12. Sebenarnya ramai saya rasa orang tak tahu bulan 12 ni waktu yang tidak sesuai untuk fly, keadaan weather. Okay, tapi sebenarnya bulan 12 lah ramai orang bercuti. Betul kan? So apa nasihat Sir yang boleh Sir bagi tahu berkenaan dengan delay bulan 12 ni? Lebih-lebih lagi ni orang nak pergi holiday ni. Okay, kita panggil peak season. Kalau peak season ni, kalau first wave tu atau gelombang pertama tu, kalau pagi tu pukul 4 pagi sampai pukul 7 pagi, puluh ribu orang. Especially satu syarikat penerbangan tu lah, dia punya penumpang dia tu volume passenger dia main pagi je 20,000, 28,000, 30,000. Kalau kita pergi kat check-in counter tu dah tak nampak dah tarmac ni. Sorry, lantai ni maksudnya penuh dengan orang. Pagi waktu pagi pukul 5 tu dah penuh. Dah penuh. Pukul 4 dah penuh. Sebab bulan 12 school holiday, Christmas, macam-macam orang planning nak bercuti. Tapi most of the time kalau bulan 12 ni delay because of weather tu sangat tinggi. Sebab banyak kapal terbang tak boleh terbang, tak boleh landing, ataupun cuaca yang tak baik, dia orang tak boleh nak berlepas. Ada setengah airport pula dia open bay. So kalau weather yang teruk, ada lightning, dia orang tak boleh boarding. Tu yang jadi kapal sangkut. So orang tak faham. Bukannya tak bagi nasihat janganlah travel bulan 12, no. Tapi kemungkinan besar kapal delay banyak, tinggi. Kan? Macam saya pun selalu juga travel bulan 12, sama juga. Tapi kena faham. Biasanya most of the time kalau weather time macam ni bulan 12 lah. Kalau kat Malaysia kita kan bulan 12. Kalau dekat belah Europe, belah China pun sekarang tengah musim sejuk lah. Tengah snowing. Heavy snow pun tak boleh terbang. Kan? Kenapa tak komplain masa kat sana? Kat Malaysia kecoh, hujan lebat pun tak boleh. Tapi penumpang kadang-kadang dia tak faham. Yang dia tahu viral kan semua delay. Ni sikit-sikit delay. Lepas tu kita yang kena tanggung. Tak, bukan macam tu. Saya pun selalu jadi penumpang. Kalau delay pun saya diam, saya tahu. So kalau boleh, bukan, it's not to advise dia orang jangan travel bulan 12, tak. Tapi bersedia. Dan lagi satu, janganlah komplain banyak sangat. Kan, kesian, dia orang pun manusia juga kerja. Kita pun dah kena dulu macam mana rasa dia. So ni good topik lah sebenarnya. Satu problem yang kita kena tahu sebagai passenger bulan 12, weather yang tidak bagus. So orang kata apa, holiday tetap holiday seperti biasa. Maksudnya kita akan lalui perkara-perkara tersebut lah. So janganlah blaming each other sebab itu weather, benda yang tidak boleh dikontrol sebenarnya. Betul kan? So mungkin education kurang tahu pada bulan 12 ni. So saya rasa dengan input yang kita dapat daripada Sir Farid ni boleh membantu cara kita berfikir kalau nak pergi holiday pada bulan 12 ni. Okay Sir, ramai yang hari ni tanya macam mana lah nak bekerja dalam department ground handling ni. Okay, so yelah, kadang-kadang orang tak ada skill bila pergi bahagian front, nak jadi cabin crew, customer service yang bagi depan kan. Kadang-kadang ada pelajar yang English communication dia tak berapa nak okey. Okay, tapi ground ni macam mana pula Sir? Boleh ke hari ni dia kata apa, kalau English dia tak berapa nak okey sangat, dia nak involve dalam ni. So macam mana hari ni dia nak, orang kata apa, nak join dalam ni, dan apa yang Sir boleh advise lah untuk masuk ke dalam ground handling? Okay, nasihat saya, kalau even though walaupun kita kosong daripada segi communication skill kita, skill komunikasi bercakap, command kita dalam Inggeris, bahasa Inggeris, berbahasa Inggeris, semua kita boleh belajar sebab kita manusia Tuhan bagi, memang kita,
untuk kita usaha. Selagi kita usaha, kita boleh achieve benda ni kan. Sebab tu lah kena belajar. Sebab tu dia panggil, ada yang kita panggil preparatory courses. Persediaan kita untuk masuk dalam bidang ni, at least kita dah ada ilmu tu, percentage untuk dapat tu sangat tinggi, rather than kosong tak ada apa kan. Semua manusia macam kita, semua kita boleh belajar kan. Macam saya pun dulu, saya daripada cabin crew masuk ground total zero, saya tak tahu apa. Yang saya tahu, saya ingat budak ground ni cuma check in, bagi tiket je dengan jual tiket. Tapi sebenarnya skop dia sangat besar. Sebab tu kita kena belajar kan. Preparatory courses kita ada bagi. Sekarang kita dah ada untuk level diploma, untuk ground handling dalam diploma. Okay. Untuk kargo dengan aviation operation management. Sebab tu semua ilmu. So maksudnya kalau nak masuk dalam bidang ground handling ni, dia kita boleh katakan tak perlu kita risau, sebab dia tak adalah kompleks sangat seperti untuk you jadi cabin crew yang memerlukan ketinggian yang tinggi kan. Yang penting hari ni ada minat untuk involve dalam industri sebenarnya. Sebab bila sebut tentang industri aviation ni, banyak tetamu-tetamu yang datang, dia kata benefit yang dapat sebenarnya seakan-akan sama je walaupun you duduk dekat ground. Betul ke sir? Betul. Sebenarnya pilot ke, you office punya staff ke, security ke, RAM ke, ground staff ke, cabin crew, dia punya benefit company akan bagi sama. Dan ikut pada company tu lah. Macam saya kerja dekat syarikat penerbangan saya yang ketiga tu, dia punya benefit memang banyak betul kan. So untuk family ada, untuk family and friends pun ada. Sampai macam tu. Maknanya keluarga pun boleh, kawan-kawan pun ada. Kalau kita nominate nama dia, dapat itu benefit. Lepas tu medical, tak calang kan medical dia. Medical saya dapat. Dalam masa zaman saya parents lah. dapat juga. Dapat. Family dapat. Parents saya alhamdulillah, semua airline saya kerja, dia orang merasalah benefit tu. Sampai lah dia orang tak ada. Dan bukan setakat mak ayah, saudara mara pun dapat juga. Kalau kita nominate nama dia, boleh dapat benefit tu. Yang penting kena nominate. Zaman saya memang benefit ni memang terbaik lah. Okay. So sir, kita nak tanya sir lah, career progression bila you bekerja dalam ground handling. Sir pun tadi dah naik fly sebagai cabin crew, turun ke bawah, bermula daripada bawah. Lepas tu dalam waktu yang cepat naik balik. So career progression ni macam mana? Mudah ke dalam ground handling sebenarnya? Dia senang mana-mana kerja, especially dalam customer service aviation. Kalau you perform, you punya tactful punya skill pun tinggi, you akan cepat naik. Dia tak kira lah kita apa yang kita ada dekat sijil yang kita pegang, tapi masa kerja you sangat-sangat perform, attendance you jaga. Ingat kan, dalam industri ni attendance, MC, dua ni jangan main-main. So kenapa attendance dengan MC tadi tu? Yes, disiplin ya kan. Punctuality, MC, dua ni ada, susah sikit lah. Tapi kalau dua ni awak jaga plus perform, memang cepat you naik. Maksudnya industri ni memang mementingkan tentang punctuality. Exactly. So itu yang menyebabkan hari ni orang tengok attitude seseorang tu, dia boleh pergi jauh ataupun tidak. Betul. So maksudnya career progression diorang ni pun sama juga dalam cabin crew kan. Sama. Dan peluang untuk bekerja luar negara. Ada tak pengalaman sir sendiri bila tengok kawan-kawan start ground handling di Malaysia, tiba-tiba pun pergi ke mana? Pengalaman sir boleh share sikit? Ada. Even student kita pun ada. Apa dia sir? Untuk kawan-kawan pun ramai juga. Tapi kalau dia orang untuk keluar tu, sebenarnya dia orang nak cari income yang lebih lah. Sebab Middle Eastern, European, dia akan bayar gaji yang tinggi sikit. Kan, siapa mana yang remain ni kat Malaysia tu, memang progression dia ada. Kan, budak yang daripada ground service ni, saya tengok sampai jadi regional manager pun ada. Daripada CSO tu, daripada sama dengan kita tu kat checking counter, tolak troli, kena panas, kena maki, kena amun kat gate kan. Regional manager sekarang berapa ramai. Regional bukan kecil, besar. Maksudnya student yang sir mengajar sekarang? Yang student tak lagi. Tu kawan saya. Kawan. Dan cik Hakim kita kan. Kalau yang student, dia masuk daripada as a CSO, tahu-tahu tiba-tiba dah dekat Kuwait dah terbang, kat Qatar. Ada student kita. Alhamdulillah. Maksudnya hari ni career progression mereka ni jauh.
Ni sir, nak tanya. Tadi jawatan yang saya cakap tadi regional Manager. Biasalah, orang tak tahu. Syarikat dekat Malaysia ni berapa sir? Gaji mereka dibayar. Kalau regional tu. Regional dah 5 figure lah. 5 figure lah. Dia main 5 figure. 5 figure. So itu kalau di Malaysia. Kalau contoh budak kita punya candidate kita bukan setakat bekerja dekat Malaysia je, ada bekerja dekat SAT Singapore, Ya, ada yang betul. bekerja di Emirate. Macam mana dengan gaji dia? Itu confirm 5 figure. 5 figure. Confirm 5 figure. Dahsyat. Walaupun daripada normal staff. Dia rajin, jaga semua, dia akan dapat. Student kita dekat SATS Singapore Air Terminal Services, berapa ramai dekat SATS. Kan kalau kita tengok status kat IG dia orang bershopping aja kat JB. Kan? Okey, kita dah tahu berkenaan dengan industri aviation ni, peluang untuk grow lebih jauh tu sebenarnya is the same untuk menjadi cabin crew. So, this opportunity sebenarnya bagus bila kita sendiri di Miatek menunjukkan satu laluan. Sebab ramai orang nak involve dalam industri aviation tapi family background tak ada dalam industri. Tapi bila bersama dengan Miatek, okay, Sir sendiri start dengan bekerja, terbang di atas, duduk sebagai ground, dan hari ni dah orang kata apa? Dah berjaya tu. Yang saya bangga sangat, saya proud bila tengok Sir ni. Orang kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang beri manfaat kepada manusia lain. Ilmu yang Sir ada, pendapatan yang Sir ada tu, yang boleh bantu orang dekat luar sana, hari ni proof dia bila jadi tenaga pengajar. Ya, ada Kan? manis. Dah orang kata beribu saya rasa kita punya student, Ya, betul. yang fly. Mungkin saya boleh bagi advice sikit dekat orang dekat luar tu tentang Miatek ni untuk dia involve dalam this industry. Macam mana sebenarnya? Okey, kita menyediakan laluan untuk anda bersedia untuk masuki dalam dunia penerbangan, especially dalam cabin crew, RAM agent, aircraft maintenance, cargo, customer service. Kita memang okey, kalau dikira daripada instructors dengan lecturers kat sini, we have around lebih dari 10 orang. Kalau seorang tu 20 tahun kalikan times berapa orang ni, tak lebih 100 tahun pengalaman. Kan nak dapat pengalaman susah. Tak ternilai. Itu yang kita bagi dekat student kita untuk dia orang prepare untuk masuk dekat dalam industri. So at least kalau dia orang tak dapat penuh pun, at least dia orang tahu apa nak buat masa dalam interview tu. At least dia get the knowledge, ada ilmu tu, rather than kosong. Memang ada juga yang kat luar tercakap, alah buat apa nak belajar, baik terus je lah pergi interview. Tetapi kan ada beza dia, orang yang ada ilmu dengan yang kosong. So at least kat sini preparation tu memang kita bagi almost 100% untuk diorang masuk to enter this industry. Okey, apa yang you dengar daripada Sir Farid tadi? Untuk you involve dalam industri penerbangan, nak bekerja sebagai ground handling, tak perlu risau. So Miatek College, kita ada bantuan sebenarnya untuk you masuk, dan hari ni dah ribuan candidate yang telah bekerja dekat airline di Malaysia ni. Okay, so Sir Farid tadi bagi tahu majoriti semua tenaga pengajar sini adalah expert dalam industri masing-masing. So pengalaman puluh tahun mereka tu kan dikongsikan kepada you all dan memudahkan proses you interview. You nak masuk dalam this industry sebenarnya untuk pergi lebih jauh terbuka luas. Sama ada you nak grab this opportunity ataupun tidak. Okay, so kita akan ada topik yang lebih menarik lagi bersama dengan Sir Farid. Kita berehat sementara. Sir, duduk Malaysia ke duduk Jeddah? Malaysia. Cabin crew ke customer service? Dua-dua. KLIA 1 ke KLIA 2? KLIA 1. Passenger ke student? No, God! Passenger No, student, God, please, no! Student. High cost atau low cost? High cost. Industri aviation, kita tahu satu industri yang boleh bawa candidate kita ataupun orang yang involved dalam this industri pergi lebih jauh. Dah banyak proof kita lihat tenaga pengajar kita ada bekerja dalam dan luar negara. Okay, gaji boleh dapat 5 figure. Kita boleh katakan fast track untuk dapat pendapatan yang besar. Okay sir, kita pun dah di hujung segmen ni sir. Nak tanya sir lah, apa nasihat yang saya boleh bagi kepada penonton-penonton kita ni
yang dah bekerja ke, ada juga yang nak involve dalam career ni, baru nak involve ke kan. Apa nasihat sir tu supaya hari ni boleh bagi inspire kepada dia orang? Okay, especially untuk our ex-students, mana-mana yang dah kerja tu, jaga kerja elok, jaga attendance. Saya dulu banyak kali cakap dalam kelas, attendance, punctual, no MC. Kalau betul-betul sakit lah, tak apalah, dah memang sakit. Tapi kalau boleh kurangkan benda-benda ni, jaga attendance, jaga performance, amanah yang penting. Kerja mana-mana pun kena amanah. Kalau amanah memang padulah, memang Allah jaga kita. Okay, untuk yang kat luar, kalau nak join kita, untuk dapatkan ilmu tu preparatory untuk you punya preparedness untuk masuk dalam aviation, you always can join us. Kita akan lengkapkan diri awak, semua ilmu apa yang kita ada kita akan turunkan kepada awak semua, InsyaAllah. Okey, saya rasa information berkenaan dengan topik pada hari ini sangat menarik. Banyak ilmu yang you all boleh dapat. Suka saya nak bagi tahu sekarang, Aviation Career Malaysia sedang adakan kempen untuk bekerja di Singapura. So, kalau anda yang rasa terinspire untuk involve dalam industri penerbangan, tak kisahlah nak bekerja di bahagian front ataupun ground handling, kita open the opportunity kepada you all. So, you all boleh lihat link yang ada di tempat kami ataupun segala promotion yang dibuat oleh Aviation Career Malaysia. Okay, so anda boleh bagi detail anda dan kita akan hubungi, dan insyaAllah roadshow berjalan dalam Malaysia ni. Banyak di tempat negeri-negeri yang kita buat, dan kita buat juga secara online. So anda boleh tekan link tersebut dan bersama dengan kita. So insyaAllah kita akan ada topik yang lebih menarik pada podcast yang akan datang, isu-isu yang lebih unik, tetamu-tetamu yang lebih boleh menarik minat anda semua, tapi kita rahsiakan siapa itu. InsyaAllah kita berjumpa di podcast pada akan datang.